Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang berusaha penganjur, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah ini merupakan sesi kedua untuk datang berjumpa dengan Ibnu Taimiyah. Beliau datang berjumpa dengan Ibnu Taimiyah itu waktu bila agak-agak? Pada waktu solat subuh. Ibnu Qayyim datang jumpa Ibnu Taimiyah waktu itu solat subuh. Dia nampak tok syekh dia ataupun tok guru dia tengah solat subuh. Kemudian dia dah mungkin hajat bercakap dengan Ibnu Taimiyah, tapi dalam masa yang sama dia tak nak ganggu tok guru dia tu. Lalu dia kata, aku melihat Ibnu Taimiyah selepas solat subuh dia duduk kat mana? Sah-sah duduk kat masjid, bukan duduk kat rumah kan. Dia duduk kat rumah. Dia duduk kat masjid sampai waktu tengah hari, dekat nak tengah hari, separuh masa lagi nak tengah hari tu, baru Ibnu Taimiyah pusing dekat Ibnu Qayyim. Lama tak lama tu? Lama. Agak-agak pukul berapa kalau separuh tengah hari tu? Dalam pukul 10. Nak dekat tengah hari, separuh daripada tengah hari. Pukul 10 waktu duha. Dia paling dekat Ibnu Al-Qayyim. Agak-agak apa perkataan pertama Ibnu Taimiyah kata dekat Ibnu Qayyim? Perkataan ni masyhur. Ada faedah yang kita boleh ambil daripada perkataan Ibnu Taimiyah ini. Dia kata apa? Hadhihi ghadwati. Dia kata ini merupakan waktu pagiku. Perkataan ghadwah juga boleh ditakrifkan sebagai makan pagi. Maksudnya ini merupakan pengisian aku. Laulam ataghadda bihadzal ghada'i la saqatat quwwati. Perkataan ni masyhur. Muslimin-muslimat boleh buka kitab yang menceritakan tentang biografi Ibnu Taimiyah ataupun biografi para ulama secara umum. Dia kata dekat Ibnu Qayyim, dia kata apa? Dia kata ini merupakan makananku, santapanku. Kalaulah aku tidak memulakan hariku ini dengan santapan ini, nescaya kekuatanku akan hilang. Apa yang Ibnu Taimiyah buat sepanjang lepas waktu subuh sampai dekat waktu duha tu, muslimin-muslimat? Beliau berzikir. Disebabkan itulah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu asbab dia, selain daripada ikhlas, usaha dan sebagainya, salah satu sebab kenapa Allah Taala kurniakan kepada orang ataupun insan bernama Ibnu Taimiyah ini, apa yang Allah Taala kurniakan kepada dia mungkin tak dikurniakan kepada kita. Salah satunya apa? Hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ini sangat penting kepada kita. Saya yang bercakap dengan muslimin-muslimat yang mungkin bercita-cita ataupun bertanggungjawab, saya sebut kan, terutama sekali pelajar-pelajar IRK kat universiti ni, ataupun pelajar-pelajar yang ada kesedaran untuk dakwah, dia kena bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak bina hubungan tu? Dengan memperelokkan dan juga memperbanyakkan ibadah. Kita kata kualiti ibadah itu kena ada. Jadi sepatutnya kita sebagai seorang pelajar agama ataupun yang berminat terhadap agama, mungkin kita ada kesedaran untuk berdakwah kepada orang ramai, perlu untuk kita bina hubungan. Saya yang bercakap dan juga muslim-muslimat yang mendengar. Itu salah satu yang mungkin kita boleh ambil daripada sikap Ibnu Taimiyah. Itu sebab orang seperti Ibnu Taimiyah ini menjadi bintang yang kita mungkin taik bintang pun mungkin tak dapat, disebabkan kesungguhan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, rasa boleh mula kot dengan kita punya sesi ni. Baik, bismillah. Sesi pada malam ni sehingga pada pukul 10. Tak lama pun, sejam setengah saja. Baik, saya nak buat sikit recap. Kalau saya tak buat recap ni, saya tak tanya, mungkin saya tertidur, muslim-muslimah pun tertidur sekali. Yalah, mungkin penat dan sebagainya kan. Baik, apa yang telah kita bincangkan pada 2 minggu sudah? Sebelum daripada itu, ada berapa topik utama, tema utama dalam Muqaddimah fi Ushul Tafsir ni? Ada berapa semua? Ada 5, very good. Yang pertama, bayanur Rasul. Saya tulis kat depan bahawa Nabi SAW menerangkan sedikit sebanyak perihal makna Al-Quran. Tak kesemua sekali. Sebab apa kita sebutkan, kalaulah Rasul menerangkan kesemua sekali makna dalam Al-Quran,
nescaya maknanya itu akan menjadi begitu fix dan kita tidak ada ruang lagi untuk mentafsirkan untuk zaman kita yang sesuai mungkin pada zaman kita itu nak reflect terhadap ayat Quran tersebut. Baik, bab yang kedua tentang very good, ikhtilafut tanawu' dan juga tadad di kalangan salaf. Ini adalah topik yang kita akan bincangkan pada malam ini. Apakah konsep tafsir di sisi golongan-golongan salaf terdahulu? Golongan salaf itu kalau merujuk kepada kurun, dia adalah 3 kurun. Yang pertama, sahabat dan juga rasul. Yang kedua, tabi'in. Yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Jadi macam mana mereka faham Quran? Kemudian bab yang ketiga tentang sababul ikhtilaf, punca perselisihan faham di kalangan ulama tafsir yang berlaku. Yang keempat, cara yang terbaik untuk mentafsirkan Al-Quran. Dan yang kelima adalah tentang boleh tak kita mentafsirkan Quran menggunakan logik akal. Jadi saya fikir daurah ni akan tamat pada chapter yang kedua. Daurah ni tamat insya-Allah pada chapter yang kedua. Baik, sebelum daripada tu kita buat sisi praktikal sikit. Okey. Semua ada Quran kan? Semua ada Quran. Boleh buka Quran. Di antara masalah yang kita hadapi bila kita pergi berjemaah, saya dan juga mungkin muslimin yang banyak kehidupan itu banyak kat masjid, kalau tak pergi masjid tu mungkin taklah kena kot, adalah berkenaan dengan sebahagian orang menyakiti jemaah. Macam mana mereka menyakiti jemaah? Dengan bau busuk dan juga tak kemas. Itu sebab dalam Sahih Bukhari Nabi kata apa? Siapa yang nak pergi kepada solat Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Kenapa Nabi sebut hadis tu? Agak sebab apa Nabi sebut hadis tu? Sebab sahabat keluar awal pagi. Mereka keluar awal pagi, mereka bekerja. Dan mereka bekerja pula, mereka nak dapat pahala untuk masuk Jumaat awal. Dan pahalanya itu unta yang besar gemuk, kemudian kambing, kemudian sampai akhir sekali telur. Jadi mereka pergi awal ke masjid. Tapi masalahnya mereka tak berkemas. Akhirnya mereka pergi masuk jemaah, solat Jumaat berjemaah dalam keadaan busuk. Sebahagian sahabat tak suka bau tersebut. Lalu mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sebut hadis itu. Siapa nak pergi Jumaat, dia kena mandi. Itu sebab kalau kita lihat segala solat ataupun segala ibadah yang membabitkan jemaah, mesti Nabi suruh berkemas dan juga suruh mandi. Di antaranya apa? Solat hari raya. Nabi suruh mandi tak? Sunnahnya mandi. Baik. Jadi masalah yang kita hadapi pergi ke masjid ni adalah sebahagian orang tak pergi bilik air untuk berkemas dan juga mempersiapkan diri dia. Kadang-kadang dia bangkit tidur macam ala-ala Piramli, dia celup sikit kat tangki air tu ataupun pipe tu, dia buat macam itu, kemudian dia pergi solat berjemaah. Bagus dia pergi solat berjemaah tu kan, tapi bau dia mengganggu. Dalam surah Al-A'raf, boleh buka surah Al-A'raf ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala sebut, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kemudian Allah Taala sebut, wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Innahu la yuhibbul musrifin. Syukran. Wahai anak Adam, khudhu zinatakum. Secara literalnya, saya nak sebut secara literalnya, apa maksud khudhu zinatakum? Ambillah perhiasanmu. Baik, saya nak bahaskan ini dulu. Allah Ta'ala perintahkan kita bila kamu ke masjid, berhias. Sekarang saya nak tanya, apa maksud berhias ke masjid? Baik, saya nak tanya, saya tanya sesuatu Katalah muslimin-muslimat ni ulama tafsir. Konon lah kan. Allah Ta'ala sebut, ayat Quran tu jelas, khudhu zinatakum inda kulli masjidin.
ambil perhiasan kamu. Indah apa maksud indah secara literal makna dia? Di sisi setiap masjid. Faham makna dia kan? Hatta sudun bukan RK pun tahu. Saya nak mula pada sistem macam malu pula sikit. Luqman, apa maksud dia ayat tu? Allah Ta'ala kata pergi ke masjid, ambil perhiasan. Berpakaian yang kemas menutup aurat. Zahirul. Baik. Zina kat situ maksudnya perhiasan. Luqman tafsir sebagai berpakaian yang elok. Zahirul tafsir sebagai berwangi-wangian. Sahabat, lagi umum, perkara yang terbaik kita gunakan, kita pakai masa nak masuk masjid. Pakaian yang bersih. Dia bila seorang sebut pakaian tu berderet pakaian semua. Pakaian yang sesuai ibadah, bersih. Dia macam biasa orang tengok tu rasa tengok sedap mata memandang. Lagi umum. Baik, perhiasan situ apa? Baik, apa hukum ayat ni? Ayat ni kalau dari sudut usul fiqhnya, dia adalah khudhu, maksud khudhu fi'il amar. Fi'il amar yuaddi ila al-wujub. Jadi maksudnya ambil perhiasan. Ayat wajib. Sekarang ni kita nak ke masjid kejap lagi kan? Perhiasan apa yang kita nak ambil? Muslimat, saya pun tak boleh nak tuding. Perhiasan. Ayat tersebut masukkan apa perhiasan? Tak ada idea. Ya Allah, biasa budak sekolah kalau ditanya macam tu, laju orang jawab tu. Ni perhiasan apa maksud perhiasan kat situ? Wangian. Sebelah dia perhiasan apa maksud dia kat situ perhiasan? Saya tak dengar. Wangian. Sebelah dia perhiasan apa dia? Pakaian yang terbaik. Perhiasan apa maksud situ perhiasan? Pakaian. Apa maksud perhiasan kat situ? Pakaian. Ya Allah, boringnya jawapan. Semua pakaian. Sebelah dia apa maksud dia? Zina kat situ? Apa dia? Apa yang menarik? Yang cantik. Ada jawapan lain tak yang menarik sikit? Apa dia? Okey, baik. Tengok ada berapa jawapan tadi kita tulis? Kalau kita boleh tulis, pertama apa? Baju. Yang kedua tadi? Minyak wangian. Yang ketiga, apa jawapan ketiga? Pakaian, stil pakaian, wangian. Ada tak jawapan ketiga? Apa dia? Sedap mata memandang. Macam mana tu? Pakaian ibadah. Okey, baik. Nampak berbeza tak penafsiran tu? Nampak berbeza tak penafsiran tu? Sebenarnya tak berbeza. Sebab apa yang muslimin muslimat berikan, dia masih lagi termasuk dalam kategori zina. Inilah yang kita nak belajar pada malam ini. Sebenarnya ulama tafsir pada zaman salaf, mereka tidak berbeza, cuma perkataan tu sahaja yang lain, tetapi maksudnya menuju kepada satu, iaitu zina. Boleh faham tak? Boleh faham ke tak faham? Ada orang perias sedap mata memandang, ada orang sebut zina kat situ maksud dia apa? Baju. Ada yang kata situ maksudnya minyak wangi dan sebagainya. Tapi kesemua tu merujuk kepada zina tak? Merujuk kepada perhiasan tak? Ia merujuk kepada perhiasan walaupun perkataan yang digunakan tu berbeza. Inilah yang kita masukkan sebagai ikhtilafut tanawu'. Panjang, boleh. Sini kan?
Baik, ini tajuk kita malam ni. Jadi supaya kita tahu, sebab pelajaran kita ni bukan pelajaran tafsir, tapi kita cuba memahami bagaimana seorang mufassir bertindak ataupun cara dia mentafsirkan Quran. Okey. Orang kata, sebab ada sebahagian isu kata, tengok ulama tafsir, ulama Islam pun tak sepakat terhadap satu ayat. Kita kata tak. Sebenarnya penafsiran mereka itu jatuh kebanyakannya pada kategori ikhtilaf at-tanawwu'. Ikhtilaf, maksud ikhtilaf? Ikhtilaf maksudnya adalah perbezaan. Tanawwu' maksud tanawwu' pelbagai. Perbezaan yang pelbagai. Ataupun terjemahan yang lebih baik untuk ikhtilaf at-tanawwu' ni adalah complementary. Perbezaan yang berbentuk komplementari. Maksud komplementari, semuanya boleh disatukan. Boleh faham Perbezaan penafsiran Quran yang boleh disatukan. Itu sebab kita panggil sebagai ikhtilafu tanawwu'. Tetapi kita juga tak menafikan bahawa di kalangan salaf juga berlaku tadad. Maksud tadad, kalau ini komplementari, tadad maksud tadad maksudnya adalah contradictory. Berlaku perbezaan yang sangat contradictory. Ada tak yang mentafsirkan zina kat situ maksudnya slipper? Sila ambil slipper kamu bila kamu nak solat ke masjid. Ada tak? Ada tak? Ada. Ada sebahagian mentafsirkan zina kat situ sebagai slipper. Ada hadis tak tentang benda tersebut? Ada. Hadis itu dikritik bahawa hukum statusnya adalah mungkar. Tahu kan mungkar kan? Senang cerita, hadis itu tak sahih dan tak boleh jadikan hujah. Daripada Abu Hurairah, Nabi SAW kata, khudhu zinatas salah. Dia kata kat sahabat dia, kata, wahai sahabat sekalian, ambil perhiasan solat. Qil wa ma zinatus salah ya Rasulullah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan perhiasan solat? Nabi kata apa? Albisu ni'alakum fasallu alaiha. Pakai slipper, pergi solat. Siapa yang nak tengok lebih lanjut tentang perbahasan ini, boleh buka tafsir Al-Qurtubi. Juga ada sebahagian mentafsirkan zina kat situ sebagai apa? Mengangkat tangan ketika rukuk. Ni maksudnya kalau kata khudhu zinatakum, dia tafsir apa? Sila angkat tangan kamu ketika bangun daripada rukuk. Jauh tak tu kelas? Jauh tak? Jauh. Maka itu kita panggil sebagai ikhtilaf tadad ke tanawwu'? Tadad. Maksudnya dia sangat jauh. Okey, ada 10 minit lagi. Ada soalan tentang bab ni? Okey, baik. Kita baca matan sikit Sekarang kita sampai ke muka surat yang kedua. Muka surat yang kedua. Bismillah. Faslun fi ikhtilafi salafi fi tafsir wa annahu ikhtilafu tanawwu'. Dia kata bab membicarakan tentang perbezaan salaf. Salaf kita dah sebut tadi, 3 kurang terawal itu ketika mentafsirkan Quran. Sesungguhnya ia merupakan perbezaan yang berbentuk komplementari. Ikhtilaf tanawwu'. Al-khilafu baina as-salafi fi at-tafsir qalil. Perbezaan di kalangan salaf pada mentafsirkan Quran qalil. Apa maksud qalil? Sedikit. Saya perlu tak terjemah sesuatu? Semua boleh baca Arab sini kan? Masya-Allah. As-sukut alamatur ridha. Wa khilafuhum fil ahkam akthar. Dan perbezaan mereka ketika membahaskan tentang hukum ahkam lebih besar, lebih banyak min khilafin fi tafsir, daripada perbezaan mereka dalam tafsir. Wa ghalibu ma yasihhu anhum min al-khilaf yarji'u ila ikhtilaf at-tanawwu'. Yang sahih ketika, maksudnya yang benarnya bila mereka bercagah pendapat, sesungguhnya perbezaan pendapat yang berlaku hanyalah dalam kategori ikhtilafu tanawwu'. Bila mereka berbeza pendapat, sebenarnya pendapat tersebut boleh dicantumkan, boleh dikomplementarikan, bukannya perbezaan yang besar. La ikhtilafi tadad, bukannya perbezaan dari sudut
yang kontradiktori. Wadzalika sinfan. Faham tak tu dia kata wadzalika sinfan? Yang demikian itu ada dua jenis. Dua jenis apa tu? Dua jenis apa tu? Dua jenis tanawwu'. Baik. Saya tulis sebenarnya ada dalam buku tu. Nanti saya pasang balik. Siapa ada tisu? Oh, Masya Allah. Saya ingat muslimat ada tisu. Macam ni. Dia nak study tu kita buat carta sikit. Jadi kita tahu kat mana. Dia kata ikhtilaf tanawwu' ada dua. Satu, kemudian yang kedua, baik ni. Bila dia sebut ikhtilaf tanawwu' ni, dia ada dua jenis. Nampak tak? Nampak? Hijau itu, saya terpilih hijau. Ya, saya tak masalah apa-apa. Situ ada merah, ada hitam dan sebagainya. Saya pilih hijau lah kot. Saya kata yang pertama, macam mana boleh berlaku penafsiran bentuk komplementari ni? Dia kata ayyu'abbira kullu wahid minhuma. Ada dua orang penafsir Al-Quran, masing-masing yu'abbir. Tahu yu'abbir? Memberikan ibarat, mengungkapkan anil murad, benda yang dimaksudkan bi'ibaratin ghaira ibarati sahibihi. Setiap satu menggunakan ungkapan yang sendiri, yang tersendiri untuk menggambarkan apa yang nak ditafsirkan. Macam tadi tu kan, zina, ada yang kata pakaian, ada yang kata wangian. Boleh dapat dia? Yang ni pula dia kata ayyuzkara kullu minhum al-ism al-'am ba'd anwa'ihi. Ini tak boleh faham tak? Dia kata setiap seorang ulama tafsir memberikan satu nama, satu benda yang nak ditafsirkan itu sebahagian daripada jenisnya. Contoh, saya kata apa itu roti? Saya kata apa itu roti? Lalu Luqman pun datang bawah saya, dia bawa roti gardenia. Dia kata ini adalah roti. Kemudian Zahirul, dia bawa roti apa? Roti Perancis tu. Dia kata ini adalah roti. Jadi
mereka menggambarkan tentang jenis yang berada pada satu perkataan tersebut. Boleh faham? Ke tak faham? Masing-masing sebut jenis. Bila masing-masing sebut jenis, berlaku contradictory tak? Berlaku, tetapi dalam bentuk yang complementary. Bila saya sebut berikan saya pen, Luqman bagi pen marker. Ini pen tak? Jenis pen. Zahirul pula bagi pen untuk tulis. Itu pen tak? Pen. Beza tak dua pen tu? Beza. Tapi perbezaan itu disebabkan masing-masing memberikan salah satu contoh dalam satu nama yang umum. Dapat? Kalau dapat boleh balik. Jadi itu. Dan ini boleh faham tak dulu? Dia sebenarnya ada pecahan lagi ni nak sebut. Dapat ya? Yang ni masing-masing menggunakan ungkapan yang tersendiri. Yang ni pula, bila masing-masing menggunakan ungkapan tersendiri, berbeza tak? Berlaku perbezaan. Yang ni pula dia sebutkan jenis. Baik, saya rasa kita berhenti kat sini dulu sebelum kita sambung kepada jenis yang berikutnya, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta